إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama kembali mempelajari dan meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, yang merupakan hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kitab asalnya adalah Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, sebuah kitab yang memberikan panduan kepada kita terkait tentang urusan agama ini, iaitu pokok agama tentang akidah dan lawannya, iaitu yang berkaitan dengan syirik, tauhid dan syirik, serta jalan-jalan bagaimana untuk kita tetap kukuh di atas tauhid dan selamat daripada terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan itulah dia makna al-Islam. Wal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam itu adalah kamu berserah diri ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan pada masa yang sama, kamu berlepas diri daripada kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Itulah dia Islam. Tegak kukuh di atas tauhid dan menjauhkan diri daripada segala bentuk jenis kesyirikan, sama ada yang besar ya maupun yang kecil. Dengan itu dia telah berjalan di atas kalimat tauhid yang diserukan oleh seluruh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tidak ada jalan lain untuk kukuh istiqamah di atas ini melainkan dengan pintu ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang kalimat tauhid, sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu ketahui, hendaklah kamu ilmui, iaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Ta'ala. Dan kitab ini memberikan faedah kepada kita tentang hal tersebut dan yang berkaitan dengannya. Itu sebagai mukadimah sebelum kita meneruskan penjelasan Syekh rahimahullah pada bahagian yang ke-26, muka surat 128, di bawah tajuk pertolongan Allah kepada umat Islam. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yang menjadi hak bagi Allah Ta'ala, ya Allah telah memberi jaminan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman pada umat Islam yang padanya terpenuhi syarat. Dan syaratnya ada di atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebut ya dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan Syekh nantinya akan memaparkan ya tentang hal yang terkait ataupun yang disebutkan tersebut. Baik, kalau tak silap saya kita berhenti pada muka surat 129. Betul Tapi tak apalah, kita mula daripada awal balik, kita baca, kemudian bila sampai tempat yang kita berhenti, lalu kita akan mengambil faedah daripada apa yang disebut oleh Syekh rahimallahu ta'ala. Baik, ya, bahagian 26, pertolongan Allah kepada umat Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya. Dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Ya, Allah telah memberi jaminan melalui surah Ar-Rum ayat 47 bahawa Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan. Dan orang yang akan mendapat pertolongan daripada Allah adalah ya mereka yang beriman. Apa makna orang yang beriman? Orang beriman adalah orang yang dengar kata, langsung berbuat. Ya, kerana pada diri mereka tertanam iaitu keyakinan tanpa sebarang keraguan terhadap apa saja yang diturunkan oleh Allah, iaitu wahyu kepada Nabi SAW, ya, maka dia yakin, terima dan berusaha untuk melaksanakannya. Baik, ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala menjanjikan pertolongan bagi orang yang beriman atas musuh-musuhnya. Ini adalah satu janji yang tidak mungkin diingkari. Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dalam peperangan Badar, Ahzab dan peperangan-peperangan lainnya yang beliau SAW lakukan bersama dengan para pendukungnya, iaitu para sahabat. Jadi di dalam sirah kita tahu apabila Nabi SAW sudah berada di bumi Madinah, maka Allah turunkan perintah iaitu berjihad. Dan perintah berjihad itu turun secara berperingkat-peringkat. Kemuncaknya adalah memerangi. Sebelum itu mempertahankan diri. Ya, sampai ke puncaknya, maka Allah izinkan untuk memerangi orang-orang kafir yang sejak lama mereka ya sentiasa mencari jalan bagaimana untuk menghancurkan kerajaan yang telah didirikan oleh Nabi SAW di bumi Madinah. Dan setelah itu banyaklah berlaku pelbagai peperangan yang dimulai dengan peperangan Badar. Dan boleh dikatakan keseluruhan peperangan-peperangan itu Allah berikan kemenangan pada pihak Islam. Kecuali pada dua peperangan, yaitu peperangan Uhud dan peperangan Hunain di awalnya. Kemudian Allah kembalikan kemenangan. Yang di situ terdapat pelajaran yang sangat penting. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka Allah tangguhkan kemenangan. Sedangkan Nabi SAW ada bersama dengan para sahabat, pun Allah turunkan kekalahan. Kenapa? Kerana apabila syarat tidak terpenuhi, maka Allah tak akan berikan kemenangan. Itulah dia rumus di dalam beragama, rumus untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala. Baik, demikian juga menolong para sahabat Rasulullah SAW sepeninggalan beliau dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sesudah kewafatan Nabi SAW, ya, tampuk kepimpinan diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin, dan begitulah kemudian naiknya kerajaan Umayyah, ya, ataupun Umayyah, kemudian diteruskan oleh kerajaan Abbasiyah, dan silih berganti kerajaan-kerajaan itu sampailah pada kerajaan yang terakhir, iaitu Khilafah Turki Utsmaniyah yang jatuh pada tahun 1924, tak jauh daripada kita. Lebih kurang 100 tahun baru. Ya, satu kurun. Dan dalam rentetan sejarah itu selama 14 abad Allah berikan kemuliaan pada umat Islam untuk menguasai dan mengurus dunia. Maka makmurlah dunia ini dengan pelbagai, ya, sama ada dari urusan akhirat, begitu juga urusan dunia, banyaknya kemajuan-kemajuan, iaitu mengubah landscape dunia daripada keadaan yang tidak teratur, tak terurus, tak terpandukan, maka datang Islam mengurus dan memandunya. Kerana bila dibuka ayat Al-Quran, dia adalah merupakan manual bagaimana nak menguruskan dunia, bagaimana nak menguruskan akhirat. Buka je Quran, kita akan jumpa Allah jadikan kita sebagai manusia, yang pertamanya adalah sebagai pemimpin. Pemimpin to lead the way, how to manage, nak uruskan dunia ini. Quran dia sebut, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku nak jadikan pemimpin di atas muka bumi ini. Siapa yang nak memimpin itu? Manusia. Dan siapa pemimpin yang terbaik itu? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian, ya, fungsi manusia seluruhnya. Ya, setelah dia ada pemimpin, ada orangnya, dan di antara aktivitinya adalah untuk mengimarahkan dunia. Ya, mengolah dunia yang Allah telah wujudkan ini. Daripada ibarat raw, yang materials kita tukar jadi perkara-perkara yang diinginkan oleh manusia. Itulah kemajuan, itulah peradaban. Dan Allah sebut dalam surah Hud, wallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yakni Adam, asal manusia daripada tanah. What is the purpose? Untuk memakmurkan dunia, mengimarahkan dunia. Maka Allah beri kepada manusia satu peranti yang tidak dimiliki oleh lain-lain ciptaan Allah, akal yang sentiasa hidup, dinamik. Ya, makin maju cara berfikirnya,
maka makin banyaklah hasil-hasil semuanya daripada apa yang ada di atas bumi atau di dalam perut bumi atau di lautan atau di udara. Maka terlahirlah pelbagai inovasi, ya, pelbagai penemuan baru, maka itu memberikan kemudahan pada umat manusia sampai kita hidup di zaman sekarang. Betapa takjubnya kita lihat apa yang berlaku. Banyaknya perkara yang memudahkan seluruh pergerakan kita dan pelbagai lagi dalam pelbagai lapangan berbanding 30-40 tahun dahulu. Jadi Islam mengatur semuanya itu, diberikan panduan umum, panduan khusus, ya, yang tak akan ditemui melainkan dalam agama Islam. Baik, kesudahan yang baik pada akhirnya memang milik orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, iaitu mereka yang beriman kepadanya, mengesakannya di dalam beribadah dan berdoa baik di waktu sempit maupun lapang. Renungkanlah bagaimana Al-Quran mengisahkan keadaan orang-orang beriman ketika perang Badar. Jumlah mereka relatif sedikit, memang sedikit, 300 lebih berhadapan dengan pasukan musuh lebih kurang 1000, lengkap dari sisi logistik. Tentera Islam dhaif dari sisi itu, sesuai dengan kemampuan yang mereka ada, maka mereka turun ke medan jihad. Yes. Juga perbekalan yang mereka bawa pun tidak memadai. Dalam keadaan seperti itu, mereka kemudian berdoa kepada Allah. Inilah senjatanya yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain daripada Islam, yaitu berdoa bergantung harap kepada Allah Ta'ala, pemilik alam ini. Ya, mereka berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Anfal, ya, surah yang ke-8 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika mana kamu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini istighatsah. Mohon dia angkat kesulitan dan kepayahan. Medan pertempuran adalah medan yang sulit, yang payah. Apatah lagi berhadapan dengan suasana musuhnya lebih besar jumlahnya. Bagaimana nak berhadapan? Nanti ke depan kita lihat, ya, dalam peperangan Tabuk umpamanya, tentera musuh tu 200,000, tentera Islam 300,000. Nak pergi lawan 200,000. Ya, tetapi Allah berikan jalan keluar. Akhirnya, ya, umat Islam diberikan kemuliaan dengan kemenangan. Kemenangan bagaimana? Bacalah tentang perangan itu dari segi strategi dan turunnya pertolongan Allah. Ya, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ni tentera Allah turunkan daripada, ya, salah satu cabang tenteranya, iaitu tentera yang tak dapat dilihat, para malaikat yang turut membantu dalam jihad. Allah mengabulkan doa mereka, menurunkan bala bantuan malaikat yang berperang bersama-sama mereka. Para malaikat memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung hujung-hujung jari mereka. Allah berfirman, "Fatribu fawqal a'naqi watribu minhum kulla banan." Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka. Surah Al-Anfal ayat 12. Sebab perang ketika itu senjata yang utamanya adalah pedang. Pedang yang dihunus, yang, ya, melibas, menebas dan memenggal dan memotong. Zaman sekarang lagi canggih. Lagi canggih. Ya, guna senjata kimia. Kemuncaknya menggunakan senjata senjata nuklear. Tak payah berdepan. Ya, duduk di sini, tekan switch je. Letak koordinat, berapa dia punya latitude, longitude, tekan sampai tepat sasaran. Bukan satu yang habis. Satu bumi tu, tempat tu habis, hancur. Lagi kejam, kalau istilahnya betul kan? Kalau tak mati, cacat seumur hidup. Ya, padahal dilarang seperti itu. Menyeksa. Dalam agama kita tak dibenarkan. Kalau bunuh, mati terus. Kalau bunuh, tak boleh diseksa. Ya, sebagaimana menyembelih. Mesti sekali je sembelih. Ya, mati terus. Sebab Islam melarang kezaliman menerusi penyiksaan. Tapi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, tidak mengenal istilah ini. Bahkan mereka lah orang yang paling sadis, paling zalim. Tengoklah apa yang berlaku pada tawanan perang, ya, umat Islam Palestin itu. Apa yang tidak mereka buat di dalam penjara mereka. Lihatlah umat Islam yang dipenjarakan di penjara Guantanamo, bukan? Perangan di Afghanistan. Apa yang mereka tak buat? Ditelanjangi, dibuat perkara yang tidak senonoh dan berbagai. Tetapi tawanan bila berada di dalam, ya, tawanan Islam, ya, wanitanya selamat, tak disentuh. Ya, tak boleh diperapa-apakan. Tetapi kalau wanita Islam menjadi tawanan pada orang kafir,
apa yang mereka tak berbuat. Itulah Allah cegah. Jangan sekali-kali melakukan kezaliman hatta terhadap musuh. Ya, dengan kebaikan itulah akhirnya ya, ada di antara mereka masuk Islam. Ya, yang selama ini mereka didoktrinkan Islam itu barbarian, jahat, kejam, zolim, diberikan pelbagai julukan yang negatif, yang buruk. Tetapi mereka bila berinteraksi jauh daripada apa yang mereka dengar dan sangkakan. Sebab apa? Sebab Islam itu daripada Allah. Itulah yang terbaik yang Allah perintahkan pada manusia. Akhirnya tercapailah kemenangan bagi orang-orang yang beriman yang mengesahkan Allah. Allah berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah, ya, mustada'afin, sedikit, ya, sedikit, dhaif. Senjata pun tak cukup. Tentera berkuda pun sikit. Ya, tapi musuh lengkap. Tu. Ya. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi syarat kemenangan ni setelah membuat persiapan dari sisi ya kekuatan fizikal sesuai dengan kemampuan, wajib diiringi dengan kekuatan yang mengatasi segalanya, iaitu kekuatan iman. Kerana bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kerana Allah yang akan memberikan jaminan dan pertolongan. Dan di antara doa Rasulullah SAW ketika perang Badar itu, Allahumma ati ma wa'antani bih. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah. Hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Ya, Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh ketika nak berlaku peperangan Badar. Di malam hari Nabi SAW berdoa, ya bersungguh, ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya, Nabi SAW mengadu kepada Allah. Ya, Engkau berjanji dan aku sangat berharap terhadap janjimu itu. Jika Engkau hancurkan kelompok dari orang-orang Islam ini, ya, jika dalam peperangan Badar ini kami terkalahkan, padahal Allah Maha mengetahui, dia bentuk bagaimana nak pujuk Allah Ta'ala. Padahal Allah Maha mengetahui. Dia adabnya agung kepada Allah. Nescaya Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Maknanya apa? Kesungguhan. Berilah kami kemenangan, ya Allah. Kalau kami tewas, kami kalah, maka ya orang-orang kafir akan menguasai dan berbahaya dia. Mereka akan berbuat berluasa apa saja. Sehingga agama ini akan tergesir. Dan tidak akan ada orang lagi yang beriman kepada Engkau, ya Allah. Kenapa? Kerana orang beranggapan begini. Kalau Islam itu betul, benar, pasti dia akan menang. Pasti dia akan yang dibantu. Ini kalah, maknanya something wrong. Yang betulnya orang-orang kafir itu. Sebab itu mereka diberikan kemenangan. Jadi itu maksudnya. Ya. Pada saat ini banyak Syekh Rahimahullah bagi contoh, kemudian letak di realiti di zamannya. Pada saat ini, pada ketika Syekh Rahimahullah menulis kitab ini, kata beliau Rahimahullah, di banyak negara kita menyaksikan kaum muslimin melakukan peperangan terhadap musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak mendapat kemenangan. Lalu apa gerangan sebabnya? Apakah Allah mengingkari janjinya kepada orang-orang beriman? Ya, banyak dulu kan berlaku peperangan, ya, peperangan di Afghanistan, ya, Amerika sebelum Rusia. Waktu Rusia masuk berperang lama, kemudian dikalahkan, kemudian Amerika pula take over, lama juga, kemudian mengundurkan diri. Ya, maka diperintahlah oleh rakyat Afghanistan sendiri, kemudian berkelahi pula sama-sama sendiri, hancur dengan. Itulah orang Islam ni. Allah dah angkat kesulitan, dia pula sama-sama dia bergaduh, berebut. Penyakit. Ya. Dan contoh yang paling klasik adalah Palestin. Lebih kurang 70 tahun sampai saat ini. Ya, tak selesai juga masalahnya. Modus operandinya keep repeating the same. Perang, diperangi, hancur negara, bangunkan kembali, perang lagi, hancur, begitulah. Sama kan? Tak tahu. Cuma kali ini paling puncak. Ya. Itu. Lalu apa gerangan sebabnya? Apakah Allah mengingkari janjinya kepada orang beriman? Tidak, sama sekali tidak. Ya, Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi yang perlu kita tanyakan kemudian adalah, di manakah orang beriman? Sehingga datang kepada mereka kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh ayat Allah tersebut. Marilah kita bertanya kepada para mujahidin, kepada orang-orang yang berjuang ini. Ya, yang berjuang atas nama agama untuk mengembalikan kemuliaan agama ini. Yang pertama,
Apakah mereka telah mempersiapkan diri dengan iman dan tauhid? Yang dengan keduanya Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah sebelum beliau melakukan peperangan. Maknanya tentera-tentera, rakyatnya, adakah mereka telah memahami tauhid dengan benar dan beramal dengan tauhid tersebut dan istiqamah di atasnya? Ni. Ya, kalau tanya pada kita lah contohnya. Ya, adakah kita sudah benar tauhid, memiliki pemahaman yang jelas sesuai dengan apa yang dikhabarkan dalam Quran dan hadis? Atau ramai di kalangan kita tidak faham tentang iman, tentang agama? Bila disebut iman tu, ya, yang termasuk padanya adalah perkara yang paling asas, 6 tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Ya. Kita bagi contoh, penanda aras, nak tahu kita faham atau tidak. Malaikat yang berada bersama kita ada berapa? Basic question, mula-mula. Ada berapa? Nyatakan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Atau waiting for the answer. Which one? Ada 4. Ya, ada 4, ada 5. Ada lebih daripada itu. Tapi yang pasti malaikat yang ada bersama kita, yang di kiri kanan catatan, yang kedua adalah 2 malaikat yang berada di depan dan di belakang, malaikat al-hafazah. Jaga kita, 2 shift. Dan mereka bertemu pada solat asar dan solat subuh. Gili-gili. Yang satu lagi adalah malaikat untuk memberikan peringatan, our personal advisor, dan dipasangkan dengan korin, jin. Dalam hadis Nabi SAW ditanya, kamu pun ada? Ada. Tetapi jin itu menyuruh aku berbuat kebaikan. Maknanya jin itu Islam. Bila jin tu, kalau dia jahat, dia syaitan, ya, datang kuliah hari ni, tak payahlah. Dia kata, cuti. Esok cuti tak? Cuti cuti tak payahlah. Jom kita pergi berjalan mana-mana. Hujan. Datang kuliah. Lepas tu malaikat remind dia, pergi. Hujan sikit pun tak boleh pergi. Ni pergi menuntut ilmu ni, dapat pahala. Allah janjikan syurga. Sekarang dia buat pertimbangan. Mana satu nak ikut dia? Korin tadi ke? Ya, atau malaikat tadi? Kalau kuat cenderung dia kepada malaikat, datanglah. Kalau dia cenderung pada jin tadi, korin tu, tu Nabi SAW sebut. Kita semua ada. Jadi sekurang-kurangnya ada berapa? Ada berapa? 5 tu kan? 1, 2, dan 1 tadi. Dia tugas dia. Yang hafazah tu jaga kita. Jaga seluruh aktiviti keseharian kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ajaib orang accident, remuk kereta habis jatuh, jurang ke bawah, keluar dia sihat segar-bugar. Macam mana dia sihat? Tak ada luka, patah apa pun tidak. Tu malaikat Allah arahkan untuk jaga. Sebab tu nak dapat penjagaan malaikat tu yang Nabi SAW ajar kita baca doa. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, wa bismillahirrahmanirrahim, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. 2. Keluar pun bertawakal, masuk rumah pun bertawakal. Supaya Allah jaga kita, bergantung pada Allah. Maka Allah kirimkan tadi malaikat tu. Tu, your roles and responsibility, your job scope, jaga dia. Itu atas arah. Kecuali bila Allah telah tetapkan takdir, jadi begini, maka berlakulah. Malaikat pun akan meminggir diri. Berlakulah sebagaimana berlaku. Tu. Ya, itu baru pun iman berkaitan malaikat pun banyak tak tahu. Banyak yang tak belajar. Betul kan? Kalau ditanya pada orang buat survey, siapakah malaikat di antara malaikat yang terbesar? Yang paling besar malaikat apa? Jibril. Betul ke? Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar pun. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar. Nanti sebelah sini jawapan. Arash. Sebelah sini. Tunggu jawapan. Okey. Jawapannya adalah arash. Betapa besar arash itu? Dipikul oleh 8 malaikat. Nak gambar besarnya arash itu 2 sisi. 1, dibandingkan dengan kursi, ibarat sebentuk cincin dilemparkan ke padang pasir. Kursi itu dah besar ni. Arash itu lagi besar. Dan yang kedua, digambarkan, dipaparkan malaikat yang memikul arash itu 1 dia saja daripada 8 tu. Jarak daun telinga ke bahunya sejauh perjalanan, kalau tak silap saya, 70 tahun. 70 years. Kalau Nabi SAW ketika menyampaikan hadis itu sebut 70 tahun, 500 tahun, 100 tahun tu, dia punya reference dia kepada apa? Perjalanan tu. Guna apa? Nak sampai tu. Setahun ke, 8 hari ke, berhijrah, 2 minggu tu, nak guna apa?
dia panggil matrix punya measurement, units of measurement pakai apa? Pakai apa? Cahaya. Nabi SAW tak sampai lagi tahap tu nak bagi tahu orang Arab. Pakai apa? Unta, betul, tepat sekali. Unta. Jadi perjalanan unta tu bayanglah. 70 tahun, berapa lama? Tu. Tu kaedah pengukuran. Sekarang boleh convert lah. Ya, kalau jual cahaya ke, kalau pakai kuda lagi lah, betul kan? Tu. Sebab ada Nabi SAW sebut jarak di antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Langit ke langit 500 tahun. Langit tu sendiri 500 tahun. Bayang itu dia punya height, dia punya distance yang vertical. Kalau horizontal, lagi lah langit tu berapa jauh. Bayang. Punyalah luasnya makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu langit. Ya, aras tu lebih besar. Di atasnya adalah siapa? Ar-Rahman alal arsyistawa. Imani. Jangan tanya bagaimana. Ya, imani saja. Baik, kembali. Sebab itu nanti, ya, ini bantahan pada orang yang menafikan Allah istiwa alal arsy. Allah berada tinggi di atas. Penghuni syurga nanti, Nabi SAW sebut, puncak paling utama dapat melihat wajah Allah secara langsung dalam syurga. Seperti mana kamu melihat bulan pada hari-hari putih 13, 14, 15. Kita lihat bulan di satu arah, di atas, betul kan? Tengok bulan di mana? Di bawah ke di atas? Atas. Yang kedua, Nabi SAW sebut tidak perlu berebut-rebut, berdesak-desakan. Daripada mana begitu duduk, kita tak berebut kan tengok bulan kan? Kita akan nampak jelas sisi yang kita tengok tu. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan. Maknanya Allah tu di mana? Atas, di arah atas kita tengok Allah Ta'ala. Daripada dalam syurga. Syurga ni berada posisinya di mana? Di bawah arash. Di atas arash siapa? Allah Ta'ala. Senang tak pemahaman itu? Datang ilmu kalam jadi berserabut lah. It cannot be, impossible. It like us. Rosak akal falsafah. Boleh faham ke tidak anda? Boleh faham? Tu kalau belajar bab akidah khusus tentang bab itu, kita akan nampak kaedah, ya, kaedah para salaf dalam berinteraksi dengan ayat-ayat sifat. Ya. Jadi Allah, sebab itu Nabi SAW perintahkan apabila kamu meminta syurga, mintalah syurga Firdaus. Fa innahu sesungguhnya syurga Firdaus itu adalah syurga yang tertinggi. Syurga paling pertengahan. Darinya mengalir sungai ke dalam syurga dan di atasnya arash ar-Rahman. Itu sebab Nabi SAW sebut. Sebab apa kita kena minta syurga itu? 4 sebab. 1, dia paling tinggi. Syurga ada berapa tingkatan? Ada berapa? Dia tingkat yang tinggi ni. Yang tertinggi. Ada berapa tingkatan? 7. Betul ke 7? Ada 100 tingkatan. Jadi yang paling tinggi tadi tu, yang atas sekali. Ya. Dan dia di pertengahan. Macam mana? Paling tinggi di pertengahan. Macam mana nak bayang? Para ulama sebut begini. Pemisalannya seperti masjid. Masjid yang paling tinggi di mana? Di Kubah dia tu. Kubah tinggal ke atas sekali. Tu tengah dan dia di atas. Tertinggi. Ya. Di atasnya adalah arash ar-Rahman. Sebab kita lihat nanti ke arah atas. Allah berada tinggi. Tu. Imani saja. Dan makhluk, batasan yang antara Allah dan makhluk, iaitu makhluk yang tertinggi. Siapa dia makhluk yang tertinggi? Tadi, makhluk yang terbesar. Siapa dia? Arash. Lepas tu tiada lagi dah. Tu. Senang kalau belajar buat akidah begitu. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dalil. Baik, kembali. Kemudian, apakah mereka telah mengambil sebab? Ya, sebab musabak. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Cause and effect. Ya, sebab memang agama ini, apa-apa saja, kita nak capai sesuatu, mesti ada jalan menuju ke arahnya. Betul kan? Macam penyebab kenyang, apa? Makan. Lapar tu dia punya simptom. Kalau nak kenyang buat apa? Makan, betul kan? Tu. Jadi, mestilah ada tu orang tak makan, dia kenyang. Saya hari-hari tak makan. Sebab apa saya kenyang? Tak kan? Mesti dia kena makan. Saya hari-hari, ya, saya tak dahaga. Sebab apa? Sebab saya tak minum, saya tak dahaga. Tak. Dia mesti minum. Itu rumus umum. Ada berlaku pengecualian, betul kan? Itu special case. Sebab Allah dia maha berbuat. Seperti kisah Nabi Ibrahim AS dibakar dalam unggun api. Itu Allah interfere. Bagi contoh betapa kebesaran Allah. Allah fa'al
fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi, ya, apakah mereka telah mempersiapkan sebab untuk mencapai kejayaan? Di sini dari urusan apa? Mempersiapkan kekuatan, kelengkapan, ketenteraan. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, iaitu musuhlah, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ya, surah Al-Anfal ayat 60. Maknanya kena buat persiapan, kena buat perlatihan. Ya, sebab nak berhadapan dengan musuh, jangan hanya bertawakal tak buat apa-apa. Itu salah. Ya, sebab itu negara-negara orang Islam kena persiapkan kelengkapan, mesti memiliki, ya, kemahiran tersendiri untuk buat senjata, tidak bergantung pada musuh. Sekarang ni banyak negara-negara Islam bergantung pada musuh, betul kan? Oh, habis duit triliun tu beli senjata daripada Amerika, daripada Rusia. Dua tu berpakat di belakang, ya, jual senjata. Kau mau perang, jual senjata, kaya ni. Umat Islam mati. Tu. Ya, umat Islam meninggalkan perkara yang pokok ni. Teknologi orang-orang kafir tu makin canggih dalam peperangan, betul kan? Kalau tak buat senjata sendiri, dah peluru habis, nak cari di mana? Tembak lepas peluru, lepas habis dah. Tak dapat dari mana lagi. Sebab tu kena ada di antara negara umat Islam. Tak banyak lah, mungkin barangkali Turki. Kita pun terhad, betul kan? Kita pun teknologi tak dapat lagi nak banding dengan teknologi negara-negara maju. Padahal asalnya umat Islam lah yang paling terkedepan dalam inovasi ketenteraan. Betul kan? Macam mana benteng tu, benteng kota Konstantinopel tu boleh pecah dengan Muhammad Al-Fatih tu, macam mana? Meriam dia punya besar, dia punya design tu, betul kan? Peluru yang amat besar, ya, menghasilkan satu inovasi baru dari sisi peralatan ketenteraan dan juga strategi peperangan yang tak pernah terbayangkan. Sebab bila umat Islam itu bertakwa kepada Allah, Allah bagi mereka ilham, idea yang tak pernah terfikir. Ya, ini istimewanya agama ini. Baik. Jadi Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan persiapan. Kalau di zaman itu seperti apa? Kemahiran memanah, kemahiran menembak, menunggang kuda dan seumpamanya. Kalau di zaman sekarang, kemahiran dari sisi ketenteraan, memegang senjata. Tengok negara-negara orang kafir, dia jadikan wajib ketenteraan tu kan. Tengok macam negara Singapura tu, berapa tahun dia kena masuk tentera, rakyat dia semua. Setahun ke 2 tahun? 2 tahun, betul kan? Kat Malaysia tak. Ya, kecuali atas kerelaan askar wataniah. Ada jadi askar wataniah ni? Tak ada kan? Ataupun di universiti, ya, ada kesatria kalau UiTM. Kalau universiti lain dia ada ROTU, Reserve Officer Training Unit, ataupun palapis. Tapi bukan semua student masuk, betul kan? Banyak masuk pengakar, olahraga, tu banyak lari, senang dapat poin. Betul kan? Tu yang pasukan-pasukan macam tu sedikit. Dulu ada buat PLKN tu kan, tapi rosak sistemnya. Campur bau lelaki perempuan. Ya. Lepas tu asing, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Ni campur bau, buat grup bersama, pasang kemah, sama tidur bersama, tak silap. Rosak sungguh. Ikut dah cara agama ni. Macam mana nak pergi perang dalam begitu keadaannya? Dah mula dengan maksiat. Tu. Dia kena redesign balik. Re-syllabus. Re-syllabus pula. Re-apa kan? Buat model baru lah dia. Restructure. Restructure baru. Betul kan? Takkan tak boleh. Boleh sangat. Ya. Macam juga kalau masuk rotu kat universiti. Campur juga lelaki perempuan. Dulu saya jadi rotu. Aduh. Penat dia buatnya. Ya, campur lagi perempuan. Kesian ke perempuan tu. Perempuan tak ramai pun. Tapi masuk dia lasak semua ni. Berat sama lelaki je. Kuat lagi daripada lelaki. Sampai tahap tu. Ya. Tapi kalau diatur dengan syariat kan senang. Tu. Baik. Yang ketiga. Apakah mereka berdoa kepada Allah dan memohon hanya kepadanya saat perang berkecamuk? Sebab kenyataan yang ada yang menyeru makhluk. Ya, wahai syekh itu, syekh ini, tolong kami dalam peperangan. Berlaku atau tidak? Berlaku. Ya. Bagaimana Allah nak berikan kemenangan? Berlaku kesyirikan. Atau sebaliknya, yang mereka menyekutukan dia dengan yang lain sehingga meminta pertolongan dari selain dia, yang mereka percayai memiliki kekuasaan. Di zaman Nabi SAW berlaku ketika Nabi SAW nak pergi peperangan Hunain. Dalamnya ada para sahabat daripada Ansar yang baru masuk Islam.
baru sangat meninggalkan kekafiran itu, jadi Islam. Belum banyak ilmu lagi. Lalu satu tempat, lepas tu dia minta Nabi SAW buat sepohon pokok. Nak letak senjata supaya sakti. Sebab dulu dalam keadaan kafir mereka seperti itu. Nak pergi perang, senjata tu macam orang Melayu lah, keris tu dikemian kalau bagai-bagai lah. Ya, dia perasak bagai-bagai. Balut dengan kain kuning bagai-bagai. Konon-konon nanti keris tu terbang lah macam-macam. Macam-macam lah magic. Ketembak mati juga oleh penjajah. Betul kan? Jatuh juga negara. Tu, khurafat ni payah. Tak akan menang ni. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, ya subhanallah. Kata Nabi SAW, ini adalah sunnahnya perbuatannya umat Nabi Musa AS. Kamu sama ke macam umat Nabi Musa? Mereka kata kepada Nabi Musa, ij'al lana zatu anwa. Buatkan kami, wahai Musa, pohon zatu anwa. Sebab dulu dia tengok orang kafir buat, atau sebab tu mereka kafir. Ya begitulah tabiat mereka, perangai mereka. Lalu Nabi SAW tak berikan kelonggaran langsung. Terus Nabi SAW bantah. Ini adalah kesyirikan. Tak boleh mengambil, memohon keberkahan daripada selain Allah Ta'ala. Dia anggap pokok tu ada keberkahan. Magic. Orang kita pantang pokok berbunyi sikit, penuh pergi. Kan benda setika-tika kan? Macam-macam minta kat pokok. Apa itu? Syekh Muhammad Abdul Rahab rahimahullah tu, ketika dia bangun untuk membentras benda-benda ni, dia hadapi. Orang pergi kepada pokok, dia anggap pokok keramat lah. Orang tak kahwin pergi ke pokok tu minta cepat dapat jodoh lah. Macam-macam dia buatnya. Tu yang ada istilah boleh minta pada pokok. Ada kan seorang tu, dia kata boleh minta pada pokok. Sampai tahap tu cara pemikiran agamawan. Ya, kalau bercakap dengan pokok tu boleh kira lah. Betul kan? Perempuan yang tak nak pokok kan. Biasa cakap kat pokok kan? Pokok bunga panjang lah umur kau. Hidup lah, di spesies terancam ni. Aku nak dapat kau bukan sedang ni. Tiba-tiba layu lah pula. Yang tu tak apa. Ni minta, wahai pokok, aku ada masalah. Tolong aku boleh tak? La ilaha illallah. Tu minta yang di atas saja. Allah Ta'ala. Pemilik pokok, pemilik yang minta. Apa yang payah ni? Tapi syaitan memayahkan perkara yang benar. Tu kerja syaitan lah. Ya. Jadi ilmu dan hidayah yang akan memberikan jalan keselamatan. Lalu mengapa mereka tidak meneladani Nabi SAW dalam berdoa yang hanya ditujukan kepada Allah semata-mata? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Alaihissallahu bikafil abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba? Kenapa kita bergantung pada selain Allah? Ya. Kenapa dalam keadaan sulit, keadaan senang, kamu berpaling daripada Allah, minta pada makhluk? Dan makhluk itu pula yang kamu minta tak memiliki apa-apa kemampuan. Seperti orang kafir meminta pertolongan, bantuan daripada sesembahan patung-patung mereka. Padahal patung tu mereka yang buat. Sebab itu orang kafir ini, orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang paling bodoh sekali di atas muka bumi. Akal dia walaupun IQ 200 tak cerdas dalam urusan. Sampai tak boleh fikir tahap tu. Ya. Macam-macam benda mereka buat yang keluar daripada aturan agama. Beli kereta baru, pergi jumpa Tok Syekh tu. Tok Syekh tu baca tahap hari tu, benjih-benjih kereta supaya tak accident. La ilaha illallah. Ada tak orang buat begitu? Ada atau tidak? Ada. Lepas tu slot poket bagi kat Tok Syekh tu. Tu yang sonok tu. Betul kan? Accident tak accident tu naik kereta bacalah doa. Yang itu tak dibaca. Subhanallazi sakhkhara lana tak baca, takbir tak baca, apa semua tak baca. Dia anggap dengan merenjis kereta itu persis sama seperti orang-orang Hindu tu kan. Sama sedikit. Itu kan tasyabuh bil kufar. Nabi SAW dah atur dah pada kita. Macam contoh orang yang sakit. Dia ajar baca selawat tu, selawat ni sembuh. Saya amalkan sembuh, mustajab. Baca selawat penyembuhan. Selawat tu yang direka, yang ditulis di karang. Bukan selawat Nabi SAW tu. Padahal Nabi SAW ajar tak kita kalau sakit apa nak baca? Ada kan? Kita sendiri ni boleh rawat, boleh ru'yah diri kita. Sakit, pegang dapat sakit, kata Nabi SAW. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. 7 kali. Kata Nabi SAW, insya-Allah sembuh sakit. Cuba lihat, Nabi SAW ajar kepada para sahabat. Simple. Tengok orang ru'yah sekarang ni. Berpenuh dia. Tak sembuh dia tu. Betul kan? Macam-macam ayat dia baca. Tapi sahabat Nabi SAW baca satu kan. 2 kisah, betul kan? Tentang betapa besarnya faedah suratul Fatihah. Satu tu, salah seorang pemuka kaum tu disengat. Ya.
Tabib dia pun tak boleh sembuhkan. Tapi sahabat Nabi SAW yang lalu ni, dia kasih cerita, pergi baca Fatihah, sembuh terus. Satu kes lagi, seorang daripada orang di kawasan tersebut atau kabilah tersebut gila, ekstrim. Gila sampai kena rantai dengan besi. Datang sahabat ni, dia minta tolong. Dia perlu bismillah, alhamdulillah, baca Fatihah, sembuh. Dapat ganjaran 40 ekor kambing. Balik bagi tahu Nabi SAW. Nabi SAW kata boleh. Ya. Baca Fatihah saja. Setengahnya baca seperti tadi, zikir-zikir. Sembuh. Kenapa? Kenapa? Berbeza. Kita baca macam-macam, tak sembuh. Kenapa? Para sahabat baca satu sembuh. Kenapa? Di mana beza dia, sahabat dengan kita? Di mana? Bukan yakin. Iaitu iman mereka itu bersih. Hanya mengharap pada Allah. Bukan mereka tu yang menyembuhkan. Bukan power ayat tu yang dia baca. Bukan. Tu bergantung pada Allah. Tawakal bergantung harap. Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Itulah tauhid. Kita tak, ustaz tu power apa pun dia sembuh. Tu sudah mula-mula dah salah. Betul kan? Ni kita kadang anak tak boleh tidur pun cari ustaz, cari tok imam. Ambil lah air, bacalah. Betul kan? Doa-doa banyak. Kalau anak tengah malam nangis, dia berjalan pergi pasar raya, tak kira waktu maghrib buat pergi, balik-balik nangis tak berhenti. Bacalah. Doa untuk penyakit ain dan sebagainya, insya-Allah sembuh. Tapi sebab kurangnya keyakinan pada Allah, akhirnya bergantung pada orang lain. Orang lain tu pun tak yakin. Mana ikhlas? Dia doa ke kita doa? Dia yang zikir ke kita yang zikir? Kita lah, sebab kita ni bangsanya. Sebab tu kita kena bergantung kepada Allah. Tak salah minta orang lain bantu, tapi kita yang kena usaha. Itulah dia iman yang benar. Pergantungan, tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Yang keempat, apakah mereka bersatu, saling menyintai dan menyayangi satu sama lain? Umat Islam ni, bagaimana kekuatan mereka sesama sendiri sebelum mereka nak menghadapi musuh? Kesatuan mereka dibina di atas apa? Adakah dibina di atas asabiah, kelompok, parti, aliran, kesukuan, bangsa, atau semuanya berjalan di atas tauhid? Umat Islam sekarang berpecah-pecah, betul kan? Semua kata berjuang Islam atas nama Islam lagi, tetapi dengan orang lain benci, tak suka, bahkan menjatuhkan hukuman. Sesama umat Islam berpecah, bagaimana Allah akan turunkan keberkahan? Bagaimana Allah akan turunkan pertolongan? Sebab sesama sendiri kamu pun dah bercerai-berai. Masing-masing taksub dengan kelompok masing-masing dan aliran. Kalau betul tak apa. Apa yang kami buat halal, benar. Apa yang kamu buat walaupun sama yang kami buat haram. Itu dia. Halal untuk kami, haram untuk kamu. Padahal dia juga buat dulu. Dulu halal untuk dia. Bila orang lain buat, haram. Agama apa seperti itu? Berlaku tak seperti itu? Banyak sekarang seperti itu. Orang lain tak boleh, dia boleh. Dia boleh, orang lain tak boleh. Jadi Allah sebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Surah Al-Anfal ayat 40. Ini larangan Allah. Tapi larangan Allah itulah dilanggar oleh sebagian besar umat Islam. Yang kelima dan yang terakhir, ketika umat Islam meninggalkan akidah dan perintah-perintah agama mereka, maka mereka menjadi umat yang terkebelakang. Memang rahsia kejayaan ini ada pada akidah. Rosak akidah, cacat akidah, apatah lagi terbatal akidah, maka jangan diharapkan Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Sebab apa? Kamu berpaling daripada Allah kepada makhluk. Macam tadi, kita bagi contoh, orang minta pada makhluk yang dia tak mampu. Dia dah mati pun pergi ke kuburan ni macam-macam buat ibadah di situ. Bergantung kepada sistem yang bukan datang daripada sistem agama. Beriman pula dengan itu. Berjuang bermati-matian menerusi sistem itu. Padahal agama aja caranya seperti ini. Maka rosaklah. Lama-lamanya Allah tak akan berikan kemenangan. Sebaliknya jika mereka kembali lagi kepada agama mereka. Ni Nabi SAW ada hadis sebut tentang hatta tarji'u ila dinikum, sehingga mereka kembali pada agama mereka.
Ya. Sebab itu kita nak berjaya sebagaimana orang-orang pendahulu kita berjaya. Lihat bagaimana mereka berjaya. Apa sebab mereka berjaya? Kerana mereka berjalan di atas agama yang benar. Tauhid mereka benar, ibadah mereka benar, selamat daripada sebarang kebid'ahan dan pelbagai lagi. Tauhid mereka selamat daripada syirik, khurafat, takhayul dan pelbagai adat resam yang bertentangan dengan agama. Ya, akhlak mereka berjalan sesuai dengan aturan dan begitulah seterusnya. Ya, mereka selamat daripada jatuh dalam pelbagai dosa-dosa besar, tak terjatuh dalam riba, ya, judi dan seumpamanya. Hari ini terlalu banyak manusia jatuh buat Islam, menipu, ya, scammer punya banyak, macam-macam bentuk. Ya, atas kepala kopiah tapi menipu atas nama agama, kutip derma sana sini, rupanya salah guna. Banyak tak seperti itu? Banyak. Siap berserban lagi, hitam lagi. Tengok-tengok penipu. Saya pernah dulu ada seorang, dia tu kontraktor. Dia pernah buat satu projek lah. Umumnya lah saya sebut. Dia sendiri cerita. Jadi sanad Ali lah. Dia tu yang mengalami. Dia kata saya buat satu projek. Qadarullah satu hari saya duduk di Jalan Kuala Lumpur. Dekat Globe Search Store. Saya duduk situ tunggu isteri saya. Masuklah dalam, dia nak shopping, saya tunggu luar. Tahu lah rupa dia masuk kan. Dia duduk luar. Sementara dia duduk termenung kat luar tu, datang dua orang berjubah. Dulu-dulu biasa minta derma kan, bawa file tu kan. Datang, Assalamualaikum. Contohnya lah. Assalamualaikum pakcik. Nak ambil masa sikit balik? Boleh lah. Buka lah, kami ni datang nak minta derma. Ni ada satu projek Temekalai. Tunjuk gambar projek. Dia tengok, aku kenal projek ni. Sebab dia kontraktor order projek. Tu orang ketemu macam tu, direct tu. Kawan tu kutuk, ni penipu punya kontraktor. Buat projek tak siap, cabut aku. Kan projek tengah dadu. Jadi kami atas usaha kami nak collect duit, nak bangunkan balik projek ni. Teruk betul kontraktor. Dia kata memang teruk sungguh lah. Kamu pun yang teruk, bukan kontraktor. Kamu tahu tak siapa kontraktor tu? Saya. Dan cabut lari dia kata. Cabut lari di atas jalan, nasib baik tak melanggar. Dia kata penampilan jubah serban hitam lagi. Bawa benda tu. Bayang. Saya ingat sampai sekarang di situ. Sebab saya buat projek lagi dulu buat ASO. saya ingat lah. Jadi betul bila kita pun alami betul kan. Dia modus operandi ni, dia tak ada sifat malu dia. Orang seperti ni. Kalau kita berhenti ke area LR dulu, ada guna anak-anak perempuan, budak-budak. Ya, kita duduk tengah makan, sedap ada kacau mood kita. Assalamualaikum pakcik. Tengah makan ni, minta derma. Betul kan? Pakcik ni saya daripada sekolah sekian, anak yatim, buat kutipan amal. Ya, pakcik belilah kismis ni. Kismis macam-macam lah. Tengok budak tu, adik tak sekolah tu. Kenapa adik kat sini? Saya tanya begitu. Perempuan kan? Kau tak sekolah tu? Tu nak bagi dia kesedaran. Tapi dia ni dah well trained tau. Very high resilience tu. Dia buat toya tu. Kita ni pula yang terkalahkan dengan sifat dia tu. Ya, kita pun ambil adjust. Ya, minta maaf lah pakcik tak nak beli. Kalau pakcik tak nak beli tak apa. Pakcik derma saja seikhlas hati. Seikhlas hati pun pakcik tak nak. Astaghfirullah. Tu dia. Saya ingat sampai sekarang dialog tu. Astaghfirullah. Lepas tu dia selama pergi. Tidak ke orang lain pula. Tengok. Tanpa putus asa. Sekejap lagi kita tengok-tengok ada van datang. So, ambil dia. Nampak tak? Dia banyak kali lah. Ya. Ada satu kes tu. Dia tipu atas nama agama ni. Macam mana Allah nak bagi bantuan? Tipu atas nama agama ni paling berbahaya. Paling hina. Sebab guna agama. Dia tak takut tu. Di negeri akhirat nanti bagaimana? Ya, kesudahan dia. Saya kalau jumpa seperti itu budak-budak kat petrol station ke apa, saya nasihat. Adik, sekarang bukan waktu adik untuk duduk sini. Mana ustaz? Waktu adik ni belajar, bukan datang kutip derma. Kita ni masyarakat kena educate dia macam tu, remind. Ni kita bagi derma. Seronok lah kawan tu. Satu hari target dapat 500, 20% for you. Sedap lah budak tu. Betul kan? Akhirnya tak belajar, salah guna. Nampak tak? Satu kali tu, akhir kedua macam untuk masuk di sini. Nanti saya nak ingat. Ni satu lagi. Waktu tu kat Kuala Lumpur. Kat restoran juga. Tengah makan. Dia suka sangat tempat makan. Pengutip derma ni. Waktu kita tengah makan, datanglah orang buta. OKU. Lelaki. Yang pegang tu perempuan. Sebaya umur ni. Datang kat saya. Pergilah kat saya. Kau datang kat aku, siap. Ya. Saya tengah makan. Lepas tu orang tengah makan tak boleh diganggu. Betul kan? Tu adab. Tu dah langgar aturan agama. Assalamualaikum. Yang bagi salam tu yang lelaki tu. Yang pegang tongkat tu.
Yang perempuan tu tolong pimpin. Tu saya tanya dia. Minta maaf kak, saya nak tanya. Ni yang lelaki ni suami tak lah? Yang lelaki ni. Yang buta tu, dia cakap ambil mata. Dia tolong bawa kan? Bagusnya dia ikhlas jawab. Bukan suami saya. Saya kata kalau bukan, kenapa kak pegang dia bawa dia? Dia kan bukan mahram. Haram hukumnya. Dandan pergi. Bukan pergi keluar daripada restoran tu, pergi meja sebelah pula. Ni lah dia. Kita ni jadi endorse. Kita endorse dia. Condone dia tu to continue. Kita kena nasihat, tegur dia dengan cara keras. Supaya jangan buat. Orang kita Melayu ni unik dia. Luluh hati, kesian. Ustaz pula mengajar, jangan peduli. Ya, niat ataupun niat ataupun apa orang tu nak buat dengan dia. Yang penting kita ikhlas bagi derma. No, not right. Dua-dua kena ambil, itu kan? Kena ada hazard, berhati-hati. Bukan buruk sangka, berhati-hati kena tanya. Sebab apa? Scammer. Menipu. Jangan mudah bagi derma. Orang kita pula tengok, saya sudah kan? Kadang ada bintang derma, situ bagi. Siap tolong doa lah saya dalam musafir. Baik kat saya tak bagi derma. Yang tu tengok. Pakai kopi lah, rumah tapi terkut. Situ pula. Tu. Persepsi begitu. Rosak dia. Ya. Dan kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW sangat melarang meminta-minta. Tanpa keperluan. Sehingga nanti mereka akan berdiri di akhirat. Luruh habis. Dia. Kulit-kulit buka di wajah ni. Tu. Dilarang. Bahkan neraka sedang menunggu. Nampak? Apatah lagi menipu. Lagi. Tu. Boleh meminta. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Ini meminta bertujuan untuk penyalahgunaan. Dan banyak yang telah dilaporkan dalam akhbar. Tengok rumah punya mewah. Betul kan? Tu. Pelakon mana dah dulu. Ditangkap. Tengok. Mewah itu. Rupanya guna budak-budak. Ya. Ini perdagangan orang. Budak-budak. Jadi kita ni masyarakat kena alert, kena aware, kena educate. Menteras halang. Jangan benda tu dibiarkan berlaku. Ya. Banyak sekarang seperti itu. Jadi macam mana Allah nak berikan kemenangan? Nak beri pertolongan? Berani menipu atas nama agama. Penipuan yang paling berbahaya, betul kan? Itu belum lagi para agamawan yang menipu atas nama agama. Ceramah. Menyampaikan cerita-cerita rekaan. Menyampaikan hadis-hadis palsu. Cerita tak sahih, tak sabit. Disampaikan dengan penuh confidence tahap tertinggi. Tanpa rasa malu, tanpa rasa takut kepada Allah. Nabi SAW bersabda sekian. Saya ijazah dah amalan ini dan amalan itu. Buat. Orang depan tu bukan main lagi. Tok guru bagi amalan. Bagi ijazah. Kita nak dapat ijazah 4 tahun, 5 tahun pun belum tentu. Siang malam. Buat assignment, exam, bagai-bagai. Dia dengan datang semua bagi ijazah. Murid-murid semua. Qabil tu. Letih lah masyarakat kita nak betul kan. Padahal hadis Quran banyak tu dia tak qabil tu. Dia tak buat. Macam tadi kan, Roya diri sendiri. Kenapa dia tak buat? Padahal boleh sikit sangat. Jumpa orang sakit. Roya lah dia. Pegang la ba'sa tuhurun insya-Allah. As'alullah al-azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfa. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu. Tak baca selawat tu. Yang Nabi SAW suruh buat, tak mau buat. Yang tu guru suruh buat tu, itu suruh. Itulah uniknya syaitan. Dia berjaya mendoktrinkan bid'ah itu walaupun berat, ringan untuk dibuat. Dan syaitan mendoktrinkan sunnah itu walaupun dia ringan, sulit untuk dibuat. Boleh faham? Sunnah semua ringan, semua mudah. Tapi kenapa tak buat? Selawat Nabi SAW yang Nabi SAW ajar. Senang atau tidak? Senang. Kalau nak hafal selawat syifa, selawat nariyah, tafrijiyah, masyasyiyah, macam-macam jenis lagu. No, panjang ni. Boleh. Siap lagu boleh. Pun sedap lagu. Tapi selawat Nabi SAW tak boleh lagu. Tu yang tak best. Nampak? Cubalah guna akal. Betapa banyaknya penyimpangan dalam agama yang berlaku. Orang lebih memilih untuk beramal dengan amalan yang bukan daripada Nabi SAW. Sebab tu beruntung kita ni. Sebab apa? Kita sentiasa berusaha cermat, teliti. Apa yang kita nak buat ni memang ada sandaran. Macam tadi sebut, SOP nak masuk rumah, kita berusaha untuk menghafal. Keluar rumah, kita teliti kaki mana nak keluar. Nak pakai kasut, kaki mana. Nak pakai baju, bagaimana. Nak masuk bilik air, nak keluar bilik air. Seluruhnya kita cari jalan. Nak tidur, macam mana dia punya posisi, posture kita. Apa yang kita nak baca. Dan pelbagai lagi. So we are very particular. Nikmat tak hidup di atas sunnah? Nikmat. Tapi ahli bid'ah dia tak nikmat dia. Dia tak nikmat. Ya. Allah halang dia. Tutup hidayah. Dia rasa tak nikmat berbuat sunnah. Dia suka berbuat bid'ah. Tu. Rugi tak? Rugi. Ini kenyataan.
Sunnah Nabi SAW tak terhitung banyak. Kalau kita Allah panjangkan usia atau Allah hidupkan kita semula sesudah kematian, tak mampu kita buat semua. Confirm. Tiba-tiba kita habiskan usia dengan melakukan perkara bid'ah. Bagaimana Allah nak turunkan rahmat dan keberkahan? Contoh sekarang kan, isu Palestin. Yang sudah ke Qudud Nazilah, dia buat solat hajat. Lepas solat Isyak, kita akan buat solat hajat, memohon agar Allah memberikan pertolongan bantuan kepada rakyat Palestin. Entah-entah orang Palestin pun tak solat hajat. Sebab dia lebih faham lah, dia dekat di situ. Tahu. Padahal setiap solat itu adalah untuk kamu memohon hajat pada Allah. Betul? Nabi SAW sebut dah. Iza tasyahada ahadukum falyastal billah. Kemudian lepas tu berdoalah, minta doa pada Allah. Sesudah kau minta doa yang 4 tu, kau minta doa apa yang kamu nak. Hajat kamu apa? Bacalah kat situ, kat tahiyat tu. Tahiyat akhir. Ataupun pada keadaan kamu sujud, minta. Khusus solat bersendirian. Boleh banyak doa panjang tak apa, betul kan? Berjela-jela pun tak apa. Tak dibuat. Macam contoh lain. Contoh nak minta turun hujan, musim kemarau yang berpanjangan. Besok orang buat apa? Solat istisqa kan tu kan. Tapi sebelum tu dia buat apa? Solat sunat hajat juga. Lepas solat Jumaat, istiharkan. Lepas saja bagi salam, kita solat hajat, minta hujan. Padahal khatib ketika duduk di atas mimbar tu, dia tak minta hujan. Nabi SAW minta hujan ketika di atas mimbar. Khutbah ke Jumaat, minta, ya Allah turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Di antara ucapan di atas mimbar itu, segera hujan turun. Khatib tak minta, itu sunnah yang minta. Nampak? Tu. Ya, minta pada Allah turun hujan, dan kita semua berdoa pada Allah. Cukuplah dengan solat pemuncaknya solat istisqa. Banyak lagi kalau beri contoh. Jadi kita ni berjalan di atas agama, banyaknya campur aduk. Ada pula setengah surau tu, ya, bagi pengumuman lepas nak bantu, nak tolong, ya baguslah niat dia. Prihatin dengan apa yang menimpa umat Islam di Palestin sekarang ni. Lepas solat baca 7 kali Alam Nashrah. Alam Nashrah ke Qul ya ayyuhal kafirun? Itu tentera ababil tu surah apa? Al-Fil, Alam Tarokai. 7 kali baca. Bagi salam tu, bismillah Alam Tarokai. Apa pula Alam Tarokai? Tak pernah aku dengar. Mandai dia je. Ada ke Nabi SAW perintahkan seperti itu? Tak kan? Alam Tarokai itu nak menggambarkan kisah tentang tentera Abraham. Apa kena-mengena dengan Yahudi itu? Ajaib. Banyak lagi tu. Ya, lain tempat, lain cara. Menunjukkan itulah dia bid'ah, bukan sunnah. Ya, lepas zikir jangan ubah wirid tu. Saya tak akan berubah dalam situasi apa pun. Nabi SAW dah ajar, lepas zikir istighfar dulu. Ikut habis selesai lepas tu. Tu cukup. Jadi sebab itu salah seorang ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, jalan untuk meraih kemuliaan kembali umat Islam dengan 2 jalan. Melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Yang betul lah. Pertama, bersihkan dulu agama dia. Pemahaman dia. Dari segi akidah, segi ibadah, dari segi ya akhlak, betulkan dia. Nak bentuk akhlak, mesti ikut cara Nabi SAW. Bukan seperti mana pelbagai tarikat-tarikat sufi itu, yang pelbagai cara bentuk, yang pelbagai ragam dia. Dia bukan cara seperti itu. Dia pergi bersuluk lah, tak makan daging lah, tak baca Quran lah, tak solat Jumaat lah, cukup dengan berzikir, tumpu ke sepenuh hati. Sampai tahap tu. Padahal Nabi SAW ajar macam tu ke? Tak kan? Ya, tak dibaca Quran dia kalau orang pergi bersuluk. Dia suruh berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, hu ha ha, macam-macam jenis lah kategori dia. Ikut peringkat-peringkat. Tak. Dan itu dianggap agama. Oh, yang tu yang power. Itu wali. Oh, sampai tahap tu. Dia faham wali tu apa? Banyak berzikir dengan cara seperti mereka itu, atau memiliki karamah yang pelik-pelik. Padahal semua kita adalah wali. Betul kan? Betul tak? Tuan-tuan wali, betul kan? Ya, bukan wali kahwin, bukan. Memang wali sungguh. Sebab Allah sebut apa? Ya, wali itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, mereka adalah wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Contoh, ya. Siapa wali? Mereka yang beriman dan terus istiqamah di atas ketakwaan. Dan tentunya kewalian kita ni, di antara kita ni berbeza-beza, betul kan? Sesuai dengan jauh dekat dia, kedekatan dia dengan Allah. Makin tinggi, makin dekatlah dia dengan Allah. Ya, kalau dia beramal dengan yang wajib, dia wali level 1. Kalau tambah yang sunat-sunat, dengan amalan sunat, dengan SOP tadi, kehidupan, makin tinggi lah dia. Makin tinggi wali.
Wali ni bukan diukur dengan karamah, perkara mencari adat, bukan. Dia punya penanda aras bukan di situ. Penanda arasnya sejauh mana dia muwafaqah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istiqamah tu nombor satu. Walaupun majoriti manusia tu di atas muka bumi khilafus sunnah, dia tetap di atas sunnah. Dia hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin dia. Walaupun berbeza dengan masyarakat. Betul kan? Macam kita lah orang lelaki nak hidupkan sunnah, pakaian tak isbal atas buku lagi. Oh, pelik sungguh. Betul kan? Tak cukup kain ke apa kau ni? Banjir pun tidak. Kena macam tu disebut. Saya dulu waktu bagi kursus kan, seluar saya tinggi. Taklah tinggi sangat atas buku lari tu. Saya duduk atas. Orang duduk bawah kan. Dia bukan tengok saya, dia tengok kaki dia. Kita cam lah dia. Kadang-kadang ada di antara mereka tu sudah datang. Cik, saya nak tanya sikit. Dia jawab, tanya seluar cik tu berapa singkat? Selalu kena begitu. Yang kedua, kalau saya beli seluar dekat pasar raya kan, kita kan suruh kat dia kan. Dia ukur lah kat atas ni. Cik betul ke dia atas sangat ni? Ya. Biasa orang kat bawah, cik tak apa, ikut saja. Itu sunnah Nabi SAW. Oh, sunnah. Baru saya tahu. Pernah satu kali tu, kursus, saya sebut begitu, ada dalam episod, nanti saya nak suruh suami saya potong macam cik lah. Bukan macam saya, dia ikut Nabi SAW. Betapa tak tahu dia manusia. Padahal Nabi SAW ada teladan kita betul kan? Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi. Di mana pakaian Nabi SAW? Sirwal ke jubah? Pertengahan betis. Pertengahan. Sebab ada orang ada alasan, saya walaupun saya melebihi buku lali, saya tak sombong. Betul lah alasan dia. Itu syubhat. Padahal ada hadis yang tanpa menyandarkan pada sebab ilahnya sombong. Nabi SAW kata, apa yang lebih daripada mata kaki, ke neraka. Macam mana? Ni agama bukan boleh akal ni. Sebab Nabi SAW sebut, ada urusan agama ni yang Allah tak nyatakan sebab. Kenapa? Dia masalah ta'abudi, taat saja. Ni kaedah. Padahal kadang orang tu sangat berpengetahuan tu kan. Hadis lagi dia pakar. Tapi tangannya gagal dia. Itulah hidayah. Orang awam ni senang cerita. Sebut ni sunnah Nabi, mendandan dia buat. Tu nikmat. Betul kan? Dan terbalik pula betapa banyak para wanita yang menghidupkan sunnah tak isbal. Wanita yang banyak pakai atas buku lari ni. Cuba tengok orang perempuan. Banyak atas ni kan. Hanging seluar ni. Kain dia hanging. Nampak macam ni. Ya, gap di antara betis dia tu dengan tapak kaki. Padahal wanita diwajibkan isbal. Apa makna isbal? Nabi SAW melebihi sejengkal pakaian di tapak kaki. Itu najis nanti kan langgar tanah. Tak. Tanah tu nanti akan mensucikan kain itu. Automatik. Dia jalan off and off. Dia bersihkan. Itu agama. Tapi sekarang para wanita yang banyak tak isbal. Lelaki pula yang jadi perempuan. Isbal semua ni. Bila lah. Walaupun dah sebut macam ni pun tetap degil juga. Nak isbal juga. Padahal ilmunya, ya Allah. Sebab tu, beramal ni bukan neracanya banyak ilmu. Bukan ahli bukan. Ya, masalahnya kemahuan. Iman itu. Yakin, terus berbuat. Sebab tu orang beriman ni, definisinya adalah dengar kata. Tak banyak songeng. Terus berbuat. Itu orang beriman. Bahasa mudah. Baik. Habis lagi ada saya baca ni? Yang kelima sudah? Belum yang terakhir lagi. Yang terakhir, ketika umat Islam meninggalkan akidah dan perintah-perintah agama mereka, maka mereka menjadi umat yang terkebelakang. Sebaliknya, jika mereka kembali lagi pada agama mereka, niscaya akan kembali pula kemajuan dan kemuliaan mereka. Sebab pada hakikatnya Islam mewajibkan umatnya untuk maju di bidang ilmu dan kebudayaan. Sungguh, jika kalian merealisasikan, yakni melaksanakan iman, menterjemahkan iman, ya sebagaimana yang telah diperintahkan, niscaya akan datang pertolongan yang dijanjikan kepada kamu. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami, kata Allah, selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat. Jadi syarat nak dapat pertolongan Allah, beriman, beramal soleh, tetap istiqamah di atas keduanya, dan tidak melakukan sebarang kesyirikan. Jadi 4 syarat. 4 syarat ini ada pada surah An-Nur ayat 55. Tengok. Allah berjanji akan memberikan pemerintahan dan kekuasaan pada umat Islam apabila 4 syarat ini ada pada mereka. Jadi jalan keluarnya untuk mengembalikan umat Islam kepada kekuasaan, penuhilah 4 syarat. Beriman, lepas. Beramal soleh, lepas. Tak melakukan amal soleh, amal yang tak ikut sunnah Nabi SAW, bebas ni. Dan istiqamah. Terus. Dalam situasi apa pun dia istiqamah. Diuji dengan pelbagai, tetap dia berjalan di atas dua. Yang keempat, sekali-kali tidak melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih 5 minit.
Jadi selesai sudah penjelasan dan sedikit catatan terhadap bahagian 26, iaitu pertolongan Allah kepada umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam dengan segala kekurangan yang ada pada kita. Jadi jangan berhenti memohon pada Allah. Kerana doa itu Allah dengar. Cuma Allah yang sama ada menyegerakannya atau menangguhkannya. Itu semuanya adalah milik Allah. Tapi apabila umat Islam semuanya berdoa kepada Allah, menunjukkan iman mereka adalah benar kepada Allah. Ya, panjang umur kita masuk bahagian 27. Kufur besar dan macamnya. Jenis-jenis kekufuran pula, lawan kepada tauhid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.